Okey, seterusnya kita masuk ke soalan SPM tahun 2014. Okey, soalan nombor 8 diberi bahawa hasil tambah n sebutan pertama suatu janjang geometri ialah Sn sama dengan 5/2 darab dalam kurungan 3 kuasa n tolak 1. Okey, cari sebutan pertama iaitu A, dan soalan B ialah nisbah sepunya iaitu R. Okey, untuk soalan jenis ni kita hanya diberikan Sn sahaja. Okey, jadi kita akan gunakan Sn tersebut untuk mendapatkan sebutan yang pertama. Okey, sebenarnya kalau kita gantikan nilai n sama dengan 1, maksudnya ini kita akan dapatkan T1 ataupun nilai A, iaitu sebutan yang pertama. Sama juga dengan S1. Okey, jadi kita akan mengira S1 dengan masukkan nilai n sama dengan 1. Jadi kita akan dapat sebutan yang pertama. Okey, S1. Okey, ataupun saya terus tulis saja A sama dengan, gunakan rumus yang telah diberi iaitu 5/2 3 kuasa 1 tolak 1. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya 5. Okey, jadi sebutan pertama bagi janjang geometri tersebut ialah 5. Okey, untuk sebutan untuk soalan yang B iaitu nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya ialah R. Okey, R rumus dia ialah T2 per T1 ataupun T3 per... Okey, jadi kita akan gunakan rumus nisbah sepunya. R sama dengan T2 per T1 ataupun T3 per T2. Okey, sekarang ni kita dah ada T1. Okey, T1 kita dah ada iaitu 5. Tapi sekarang ni kita belum ada T2. Okey, jadi berapakah T2? Okey, rumus yang diberi hanyalah Sn, maka kita akan gunakan Sn tersebut untuk mendapatkan sebutan yang kedua. Okey, kita akan gunakan rumus T2 sama dengan S2 tolak S1. Okey, dan sekarang kita dah ada nilai S1. So nilai S1 kita dah ada. So kita cuma cari nilai S2. Okey, kita boleh terus tulis dalam ni. Okey, kita akan sambung je terus. T2 sama dengan, okey, S2 kita akan gantikan n dia sama dengan 2, iaitu 5/2 3 kuasa 2 tolak 1. Tolak. Okey, nilai T1 kita dah ada ataupun S1. Okey, nilai yang ini kita dah ada iaitu sama ni, iaitu T1 sama dengan A sama dengan S1, iaitu 5. Okey, kita akan kira dulu apakah nilai S2 iaitu 20. Tolak dengan 5, maka kita akan dapat 15. Okey, seterusnya, so kita dah ada T2 dan kita dah ada T1. Okey, kita akan gunakan rumus nisbah sepunya iaitu R. Jadi kita akan gantikan. Jadi R sama dengan T2 iaitu 15 per dengan T1 iaitu 5. Maka kita akan dapat R sama dengan 3. Okey, jadi kita dah dapat jawapan untuk soalan B. Okey, seterusnya soalan tahun 2014, soalan nombor 10. Okey, soalannya agak panjang di sini. Okey, jadi kita kena baca betul-betul, dapatkan maklumat dan kita boleh tuliskan apakah maklumat yang kita peroleh tersebut. Adam baru sahaja menamatkan pengajian diploma dalam bidang kejuruteraan. Dia ditawarkan kerja oleh 2 buah syarikat. Okey, so 2 buah syarikat tawarkan dia kerja. Syarikat Satria menawarkan gaji permulaan
36,000 setahun dengan kenaikan tahunan sebanyak 5% daripada gaji pokok. Okey, jadi kita tulis dahulu. Yang ini ialah syarikat Ksatria. Okey, jadi kalau syarikat Ksatria, gaji permulaannya ialah 36,000 setahun. Maksudnya ini adalah A. Okey, jadi A-nya ialah 36,000 dan kenaikan tahunan, kalau kita lihat di sini kenaikan tahunan adalah R tu sebenarnya itu adalah nilai R. Jadi R-nya ialah meningkat sebanyak 5%. Maksudnya kita boleh terus terjemahkan menjadi 1.05. Okey, mana kita dapat 1.05 ni? Sebenarnya kalau naik 5%, maksudnya 100% tambah dengan 5%. Jadi kita akan dapat 105/100, maka R kita akan dapat dalam 1.05. Okey. Jadi ni macam mana kita boleh dapatkan pengiraan R. Sama juga untuk seterusnya kita baca lagi syarikat perdana. Okey, syarikat perdana menawarkan gaji permulaan RM30,000 setahun dengan kenaikan tahunan sebanyak 9%. Okey, jadi untuk perdana, okey, kenaikan tahunan dia, gaji permulaan diberi ialah 30,000 dan kenaikan tahunan sebanyak 9%, maksudnya 1.09. Okey. Adam bercadang untuk memilih syarikat yang menawarkan jumlah pendapatan paling tinggi dan menabung sebanyak 20%. Jadi dia nak dapatkan gaji yang paling tinggi dan boleh menabung sebanyak 20% daripada gajinya bagi melanjutkan pelajaran selepas bekerja selama 10 tahun. Okey, lepas dia bekerja 10 tahun, dia akan menabung gaji yang diperoleh sebanyak 20%. Jadi berapakah jumlah tabungannya nanti untuk dalam tempoh 10 tahun tersebut? Syarikat manakah yang patut Adam pilih? Okey, jadi persoalan dia ialah syarikat mana yang patut Adam pilih dan berapakah jumlah tabungannya untuk melanjutkan pelajaran. Okey, jadi yang pertama dia nak carilah mana yang boleh menghasilkan pulangan ataupun pendapatan yang paling tinggi dan berapakah tabungannya dalam tempoh 10 tahun tersebut. Okey, jadi kita akan menggunakan konsep hasil tambah N sebutan yang pertama, SN. Kenapa kita guna SN? Okey, sebab dia nak dapatkan jumlah pendapatannya sepanjang 10 tahun. Okey, jadi kita nak dapatkan jumlah pendapatan selama 10 tahun, maka kita perlu kumpulkan berapa yang diperoleh kalau dia pilih Ksatria ataupun syarikat perdana. Okey, kita akan dapatkan dulu pengiraan untuk Ksatria dahulu. Okey, syarikat Ksatria. Jadi untuk Ksatria, jadi S10 sama dengan, okey, sebutan pertama dia ialah 36,000 dalam kurungan 1.05 kuasa N. N dia ialah 10 tolak 1 per dengan 1.05 tolak 1. Okey, jadi ni daripada rumus. Okey, rumus dia ialah SN sama dengan A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okey, ini bagi kes R lebih besar dari 1. Okey, seterusnya kita tekan kalkulator.
Okey, dalam tempoh 10 tahun pendapatannya ialah jumlah pendapatannya ialah 452,804. Jadi kita dah bundakan kepada jawapan kepada RM terhampir. Jadi kita akan gunakan RM terhampir, tak ada perpuluhan lah. Okey, ini untuk Satria. Seterusnya kita nak hitung untuk perdana. Okey, dengan menggunakan rumus yang sama. Kita akan gunakan 30,000 darab 1.09 kuasa 10 tolak 1 per 1.09 tolak 1. Okey, kita tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat 455,788. Okey, berdasarkan kedua-dua jawapan yang kita dapat, okey, cuba kita bandingkan yang manakah jumlah pendapatan yang lebih tinggi. Okey, sebab Adam akan memilih syarikat yang menawarkan pendapatan yang paling tinggi dalam tempoh 10 tahun kerana beliau ingin menabung sebanyak 20% daripada pendapatannya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi ataupun yang lebih tinggi ialah syarikat perdana. Jadi Adam akan memilih syarikat perdana kerana ia menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun. Okey, soalan yang seterusnya iaitu berapakah jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran? Okey, jadi sebelum tu kita tulis dahulu jawapannya untuk soalan yang pertama tu. Okey, seterusnya untuk soalan jumlah tabungannya untuk melanjutkan pelajaran, jadi kita hanya perlu mendarabkan dengan 20%. Okey, sebab dia dah maklumkan ke atas ni jumlah tabungannya, setiap tabungannya pendapatan dia akan menabung sebanyak 20% daripada pendapatannya. Okey, jadi jumlah tabungan kita akan gunakan nilai jumlah pendapatannya selama 10 tahun iaitu 455,788 didarabkan dengan 20% ataupun 20%. Jadi kita akan hitung. Jadi kita akan dapat 91,158. Jadi inilah nilai tabungan Adam dalam tempoh 10 tahun apabila beliau memilih syarikat perdana. Okey, seterusnya untuk soalan SPM tahun 2015, soalan nombor 8. Diberi 3, 6, X, Y dan Z adalah 5 sebutan berturutan suatu janjang geometri. Cari nilai Z. Okey, jadi dalam kes ni dia dah berikan 5 sebutan pertama, tapi ada 3 pemboleh ubah yang kita perlu cari di situ iaitu X, Y dan Z. Okey, dengan menggunakan konsep beza sepunya, so kita akan mencari konsep beza sepunya T2 per T1 sama dengan T3 per T2 dan seterusnya. Okey, jadi untuk yang pertama sekali kita akan cuba dapatkan sebutan yang ketiga. Okey, so kalau kat sini kita tengok, kalau kita boleh dapat sebutan yang ketiga, maka kita boleh dapat nanti sebutan yang kelima iaitu Z. Ini adalah sebutan yang kelima.
Okey, kita dapatkan dahulu apakah nilai X, iaitu T3. Okey, pertama sekali kita boleh dapatkan nilai R-nya. Okey, jadi nilai R yang kita boleh kira di sini, R ialah 6/3, iaitu 2. Maka bila kita dapat R sama dengan 2, kita boleh dapatkan nilai X. Okey, jadi X sama dengan 6 darab dengan 2, iaitu 12. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah manual saja, okey, kita boleh terus senaraikan T1 sehingga T5. Okey, T3, T4 dan T5. Okey, jadi T5 ni ialah Z. Jadi kita boleh dapatkan terus nanti. Okey, T1 kita dah diberi iaitu 3. T2 ialah 6. T3 kita dah kira iaitu X sama dengan 12. Okey, jadi Y kita boleh dapat 12 darab 2, iaitu 24. Dan seterusnya untuk mengira Z, 24 darab dengan 2, iaitu 48. Okey, ini sebenarnya soalan yang agak mudah sebenarnya. Okey, markahnya pun 2 sahaja. Okey. Kita terus ke soalan tahun 2016, iaitu soalan nombor 22. Diberi bahawa X tambah 1, 2X tolak 7 dan X tambah 1/4 ialah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri dengan nisbah sepunya 1/2. Okay, jadi maklumat yang kita dah ada kat sini, R-nya ialah 1/2. Soalannya cari nilai X dan soalan B sebutan pertama. Okey, jadi sekarang ni untuk soalan B tu dia suruh cari nilai pertama atau sebutan pertama, iaitu A. Jika X tambah 1 ialah sebutan ke 12 janjang itu. Okey, jadi sekarang ni maklumat yang dibagi kat sini, T12 sama dengan X tambah 1. Maksudnya janjang ni bermula dengan T12, T13 dan T14. Okey. Setelah kita senaraikan semua maklumat yang kita dah peroleh, okey, kita akan cari dulu nilai X. Okey. So dengan menggunakan nisbah sepunya, okey, R, kita gunakan konsep R. R sama dengan T2/T1. Okey, T2 yang kita ada di sini ialah, okey, kita boleh anggaplah ini sebagai T2 dulu. Okey, buat masa ni kita boleh anggap ni sebagai T2. Walaupun ni sebenarnya dalam soalan B ini adalah T13. Jadi sekarang ni T2, ini kita anggap dulu T1, ini ialah T3. Okey. So untuk permulaan, untuk pengiraan R tak ada masalah. Okey, R kita dah diberi iaitu 1/2. Okey, dalam soalan R dia dah bagi 1/2. Okey, T2 ialah 2X tolak 7 per T1 X tambah 1. Okey, kita akan buat darab silang. Okey, kita akan buat darab silang. Jadi X tambah 1 sama dengan 2 darab 2X tolak 7. Okey, kita kembangkan yang di sebelah kanan. Okey, X tambah 1 sama dengan 4X tolak 14. Okey, jadi kita akan kumpulkan X di sebelah. Okey, kita selesaikan persamaan linear ni. Okey, biasanya saya akan pindahkan nilai yang lebih kecil akan ke sebelah kanan. Saya nak positifkan perkara rumus kita, iaitu X. Okey, jadi negatif 14 kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Okey, jadi 1 tambah 14 sama dengan 4X tolak X. Maka kita akan dapat 15 sama dengan
3x, maka x sama dengan 15 bahagi 3, iaitu x sama dengan 5. Okey, jadi x sama dengan 5. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, sebutan pertama. Jika x tambah 1 ialah sebutan ke-12. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai x. Kita boleh gantikan semula dalam sebutan yang ke-12. Okey, kita kena masukkan. Ini tadi, untuk soalan ni tadi kita anggap sebagai T1, T2 dan T3. Okey, sekarang kita berbalik kepada soalan B. Kerana dia dah berikan kat situ. T12 ialah x tambah 1. Jadi, sekarang kita dah masukkan 5 tambah 1 sama dengan 6. Okey, T13 sama dengan 2x tolak 7. Gantikan dengan x-nya 5. Jadi, 2 darab 5 tolak 7 sama dengan 3. T14 sama dengan x tambah 1 per 4. Okey, jadi sebenarnya ini pun macam tak perlu buat pun Okey. Sebab kita nak dapatkan sebutan pertama. Okey, tak apa, kita habiskan saja dulu. Jadi x dengan 5 tambah 1 per 4. 6 per 2. Jadi kita akan dapat 6 per 4. Jadi kita akan dapat 3 per. Okey. Untuk T1, sebenarnya kita boleh pilih je. Kita sebenarnya tadi dah boleh terus gunakan nilai T12. Dengan menggunakan nilai T12, kita boleh gunakan rumus Tn. Kita gunakan rumus Tn. Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Ini adalah rumus untuk Tn bagi janjang geometri. Kita akan gunakan N sama dengan 12. Kita masukkan nilai T12 iaitu 6 sama dengan A, kita belum dapat lagi. R-nya ialah setengah. Kuasa 12 tolak 1. So 12 tolak 1 ialah 11. Jadi kita akan dapat 6 per setengah kuasa 11 sama dengan A. Jadi kita akan dapat A sama dengan, kita tekan kalkulator. A sama dengan 12,288. Jadi sebenarnya untuk yang ni tadi, kita tak perlu pun buat benda ni T13 dan T14 pun sebenarnya tak perlu kira. Dengan menggunakan T12 saja tadi kita dah boleh kira nilai A nya. Seterusnya ialah soalan SPM tahun 2016. Soalan nombor 23. Mohan mengambil masa 4 minit untuk menghabiskan kilometer pertama dalam suatu acara larian 15 km. 4 minit untuk kilometer pertama. Dia tidak dapat mengekalkan stamina-nya, maka bagi setiap kilometer berikutnya dia mengambil 1/8 lebih masa berbanding dengan masa yang diambil untuk kilometer sebelumnya. Jadi apa yang berlaku kat sini? Maksudnya dalam kilometer yang berikutnya, dia dah semakin slow lah, dia makin perlahan, maka dia akan ambil masa yang lebih, iaitu 1/8 daripada masa yang untuk kilometer yang sebelumnya. Nanti kita akan gambarkan apa yang berlaku kat situ. Peserta-peserta yang menamatkan larian melebihi 2 jam tidak layak untuk acara larian peringkat negeri. Adakah Mohan layak? Tunjukkan kiraan anda untuk menyokong jawapan. Jadi sekarang ni kita gambarkan dulu.
Okey, katakan kalau kita lukis, apakah maksud kilometer pertama? Okey, katakan kita ada, okey, ini adalah kilometer yang pertama. Okey, ini adalah kilometer yang kedua. Dan seterusnya. Okey, dalam kilometer pertama dia ambil masa 4 minit. Okey, dalam kilometer yang kedua dia akan ambil masa 1/8 lebih daripada kilometer pertama, ya, kilometer yang sebelumnya. Okey, jadi maksudnya dekat sini dia akan ambil masa 4 darab dengan, okey, 9/8. Okey, jadi kenapa kita gunakan 9/8? Okey, sebenarnya kalau dekat sini apa yang berlaku ialah pecahan tersebut asalnya ialah di sini penuhnya 8/8 lah katakan. Jadi untuk yang seterusnya dia dah tambah 1/8. Okey, jadi bila 8/8 tambah 1/8, jadi kita akan dapat 9/8. Maka masa yang diambil akan lebih panjang. Itu maksudnya. Jadi untuk yang seterusnya nanti, untuk kilometer yang seterusnya, dia akan terus darabkan dengan 9/8. Okey, jadi katakan kat sini masa yang diambil ialah X. Maka untuk kilometer yang ketiga, okey, untuk kilometer yang ketiga, okey, ini tadi kilometer yang pertama, kedua, dan yang ini yang ketiga. Okey. Jadi untuk kilometer yang ketiga, masa yang diambil ialah X darab 9/8. Itu maksudnya. Jadi semakin lama dia akan semakin masa yang diambil semakin panjang. Okey. Sekarang ni kita ada 15 km, keseluruhannya kita akan ada 15 km. Jadi sebenarnya kita ada N sama dengan 15. Okay, jadi sebab satu sebutan ialah 1 km. Setiap 1 km tu adalah satu sebutan. Okey, jadi sekarang ni kita akan hitung masa yang diambil sepanjang selama dia berlari untuk 15 km. Okey, jadi yang pertama kita akan ambil 4 minit sebagai nilai A. Okey, jadi A nya ialah 4. Jadi semua kita akan gunakan unit minit. Okey, untuk T2. Okey, jadi kita akan darabkan 4 darab 9/8. Jadi kita akan dapat 4/5 minit. Okey, dan T3 sama dengan 4/5 darab 9/8. Okey, jadi 9/8 ni sebenarnya ialah R. Okey, jadi R kita ialah 9/8. Jadi secara tak langsung tadi kita dah dapat mengira R. Okey. Ini masa diambil ialah 81/16 minit. Okey. Jadi kita dah dapat 3 sebutan pertama. Okey, dan R pun kita dah ada. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan jumlah masa. Okey, jumlah masa maksudnya kita akan buat S15. Okey, so kita akan jumlahkan semua masa bagi setiap kilometer ni. Okey, sampailah 15 kali. Jadi S15 kita akan gunakan rumus S15 sama dengan A nya ialah 4 minit darab dengan R ialah 9/8. Okey, kena buat kurungan, kuasa 15 tolak 1 per dengan 9/8 tolak 1. Okey, jadi kita hanya perlu tekan kalkulator. Okey, masa yang diambil ialah 1
155.26 minit. Okey, jadi kita kena tukar dalam bentuk jam. Okey, sebab maklumat yang diberi di sini ialah jika melebihi 2 jam maka dia tidak layak untuk ke peringkat negeri. Okey, jadi kita akan bahagikan 155. Okey, jadi masa yang diambil dalam jam ialah 155.26 bahagi 60 minit. Okey. Jadi kita akan dapat 2.6 jam. Okey, berdasarkan syarat yang telah diberikan, maka Mohan tidak layak ke peringkat negeri. Okey, jadi masa yang diambil melebihi 2 jam, maka Mohan tidak layak. Okey, seterusnya kita beralih ke soalan SPM tahun 2017. Soalan nombor 7. Diberi bahawa sebutan ke N bagi suatu janjang geometri ialah Tn sama dengan 3R kuasa N tolak 1 per 2, di mana R tak boleh sama dengan K. Nyatakan nilai K. Okey, maksudnya apakah nilai yang kita tak boleh gunakan untuk R dan B sebutan pertama. Okey, jadi sebenarnya soalan ni soalan konsep asas sebenarnya. Okey, jadi kalau pelajar tak tahu basic konsep tu, jadi dia akan masalah jugalah. Jadi sebenarnya soalan ni mudah saja. Okey, sebenarnya R tak boleh sama dengan R tak boleh sama dengan 0 dan 1. Okey, jika R sama dengan 0, apa yang berlaku? Maka dia bukanlah janjang geometri. Okey, sebab kalau kita darabkan kalau kita tengok rumus, kita tengok rumus saja. Kalau kita tengok rumus Tn sama dengan A darab R kuasa N tolak 1. Jadi kalau R tu dah sama dengan 0, maka tiadalah janjang geometri. Okey, kalau R sama dengan 1 pula, apa yang berlaku? Maka sebutannya akan menjadi sama. So dia akan jadi A dan seterusnya. Dia akan ulang sebutan pertama sampai bila-bila lah. Okey, sebab sebutan yang kedua akan didarabkan dengan R sepatutnya kan. Okey, dia akan darabkan dengan sebutan yang sebelumnya darab dengan R. Maka kita akan dapatlah A darab 1, kemudian yang ini pun A darab 1 juga dan seterusnya. Okey, so semuanya A. Okey, jadi sekarang ni K, jawapan dia yang kita cari ialah K sama dengan 0 dan 1. 0 atau 1 kita tak boleh gunakan. Okey, seterusnya soalan B. Okey, seterusnya untuk soalan B, sebutan pertama iaitu T1 ataupun nilai A. Okey, bagi janjang tersebut, jadi kita akan gantikan sahaja rumus tu dengan N sama dengan 1. Jadi T1 sama dengan 3R kuasa 1 tolak 1 per 2. Jadi 1 tolak 1 sama dengan 0. Jadi sebenarnya dia akan jadi T1 sama dengan 3R kuasa 0 per 2. Jadi sebenarnya R kuasa 0. Okey, R kuasa 0 sama dengan 1. Apa-apa nombor atau kuasa 0 sama dengan 1. Nilainya adalah 1. Okey, jadi kita akan dapat A ataupun T1 sama dengan 3 per 2. Okey, jadi kita dah dapat jawapan dia untuk nilai A. Okey, seterusnya untuk soalan SPM tahun 2018.
soalan nombor 14, diberi bahawa P, 2 dan Q ialah tiga sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Okey, ungkapkan dalam sebutan Q. Okey, jadi kita kena sebut ungkapkan dalam sebutan Q sebutan pertama dan nisbah sepunya. Okey, jadi dia nak sebutan pertama iaitu A dan nisbah sepunya R dalam sebutan Q. Okey, dan soalan B, hasil tambah sebutan hingga ke tak terhinggaan. Okey, ini sebenarnya ialah S hingga ke tak terhinggaan. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan A, sebutan pertama dan nisbah sepunya. Okey, sebutan pertama ialah A dan nisbah sepunya ialah R. Okey, jadi kita akan gunakan konsep beza sepunya. Kalau kita tengok R dahulu. Okey, kita boleh dapatkan R hanya menggunakan sebutan Q. Okey, jadi kalau kita lihat betul-betul, sekarang ni kita ada tiga sebutan. Sebutan pertama, kedua dan ketiga. Jadi untuk kita gunakan ungkapkan dalam sebutan Q sahaja, kita hanya perlu gunakan sebutan ketiga iaitu T3 bahagi dengan T2. Okey, jadi kita abaikan dua sebutan pertama tu. Jadi kita akan terus tulis Q per 2. Jadi R dalam sebutan Q, kita akan dapat Q per 2. Okey, untuk dapatkan sebutan pertama, kita akan mengolah rumus yang diberi. Okey, kita ada konsep nisbah sepunya. Okey, jadi kita pun dah dapat nilai R dalam sebutan Q. Okey, jadi untuk dapatkan T2 sebenarnya ialah A R. Okey, iaitu 2R kuasa 2 tolak 1. Okey, sebenarnya 2 tolak 1 kat sini. Jadi Tn sama dengan AR kuasa 2 tolak 1. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi kita boleh padamkanlah AR. Okey, A yang kita ada di sini ialah iaitu okey, T2 ialah 2, kita dah dapat. Dan A kita hanya gantikan A, R sama dengan Q per 2. Okey, jadi kita dah dapat R tadi. So kita dah dapat R ke atas, kita gantikan saja ke dalam R. Okey, jadi kita biarkan A di sebelah kanan. Jadi kita akan darabkan sebelah kiri, jadi 2 darab 2 per Q sama dengan A. Jadi A sama dengan 4 per Q. Okey, jadi kita dah dapat sebutan R dalam sebutan Q iaitu Q per 2. Dan A dalam sebutan Q juga iaitu 4 per Q. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, hasil tambah sebutan hingga ke tak terhinggaan. Okey, memandangkan kita dah ada nilai A dan R dalam sebutan Q, jadi kita akan gunakan terus, kita gantikan nilai-nilai tersebut dalam rumus hasil tambah sebutan hingga ke tak terhinggaan, iaitu Sn sama S ke tak terhinggaan sama dengan A per 1 tolak R. Jadi kita gantikan nilai A nya ialah 4 per Q per dengan 1 tolak Q per 2. Okey, jadi sebenarnya ini masalah algebra je. Okey, jadi kita boleh pemudahkan 4 per Q. Okey, kalau kita selesaikan pada bahagian bawah ni, okey, 1 tolak Q per 2 kita akan dapat, okey, kita akan dapat
2 tolak Q per 2. Okay, jadi pada bahagian bawah ni kita boleh selesaikan jadi 2 tolak Q per 2. Okey. Dengan menggunakan kaedah asas masa kita belajar dulu. Okey, kalau bahagi kita akan tukar menjadi darab dan kita akan terbalikkan. Okey, yang bawah naik ke atas dan yang atas turun ke bawah. Jadi 2 per 2 tolak Q. Okey. Jadi seterusnya kita akan darabkanlah. Yang atas kita akan darab dengan atas. Jadi 4 kali 2 8 per dengan 2Q tolak Q kuasa 2. Jadi ini adalah hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Okey, dalam sebutan Q. Okey, jadi kita dah selesaikan perbincangan soalan janjang geometri untuk kertas 1 SPM tahun 2013 hingga tahun 2018. Jadi sehingga berjumpa lagi dalam video yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video untuk perbincangan soalan kertas 2 bagi janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.